Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala limpah dan kurnia-Nya, di atas segala pemberian nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat ini sehinggalah kita mati di dalam agama Islam, insya-Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin penonton Pro Media Tajdiid sekalian, insya-Allah pada kesempatan pagi ini kita akan sambung sedikit kupasan daripada kitab kecil, risalah kecil, itu doa-doa ma'thur dari sunnah yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdul Qadir bin Sahad, insya-Allah, pada bab doa al-iftitah di dalam salat. Bab iaitu, kalau siapa yang ada buku ni, pada muka surat yang ke-69, pada bab doa al-iftitah di dalam salat. Disebutkan di sini thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai lafaz doa al-iftitah. Sebahagian kitab dalam kitab fiqh menyebutkan istiftah, sebagian menyebutkan iftitah. Kedua-dua ini membawa maksud yang sama, iaitu doa, menunjukkan kepada doa al-iftitah, iaitu doa yang dibaca sebelum kita memulai bacaan a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan juga membaca al-Fatihah. Itu selepas kita mengangkat takbir. Ini merupakan bacaan doa al-iftitah, ini merupakan sunnah di dalam sembahyang. Ini adalah seperti mana disebutkan oleh kebanyakan para ulama fiqh, itu membaca doa sunnah, membaca doa iftitah sebelum kita memulakan bacaan al-Fatihah. Baginda juga tidak kekal dengan satu bacaan tertentu sahaja. Oleh yang demikian, seseorang Muslim lebih utama mengamalkan sesuatu lafaz secara kadang-kadang dan kadang-kadang mengamalkan lafaz yang lain pula. Maknanya dia nak sebutkan di sini bahawa apabila doa iftitah ini banyak, kita kata banyak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi banyak baca. Kadang-kadang Nabi ada doa ni, kadang-kadang ada doa macam ni, ada kadang-kadang ada doa macam ni. Makanya tugas kita dan juga orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mesti mengamalkan kesemuanya. Mengamalkan kesemua ni maknanya bukan membaca semua doa ni dalam satu sembahyang. Yang dimaksudkan adalah kita mengamalkan kesemuanya itu, contohnya macam sembahyang subuh kita baca iftitah yang macam ni, zuhur pula kita baca iftitah yang lain pula, asar kita baca iftitah yang lain pula. Ini yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab dia Al-Qawaid, menyebutkan bahawa apabila datang ibadah-ibadah yang berbeza, maka kita ni digalakkan untuk beramal dengan kesemuanya, mengikut kesesuaian waktu. Maknanya macam yang saya sebut tadi, salat subuh kita baca iftitah yang ni, salat zuhur yang macam ni, asar yang macam ni, supaya apa? Supaya kita mengamalkan kesemua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita meninggalkan satu pun. Kalau tidak, kalau kita hanya tumpu kepada satu bacaan, maka kita akan terlepas kelebihan doa-doa yang lain. Sebab setiap doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni membawa makna yang berbeza. Jadi kalau kita nak dapatkan kesemua dia, yang pertama, sebab sunnah Nabi, maka kalau kita amalkan hanya satu doa, maka kita hilang kelebihan. Yang kedua adalah kerana doa yang dibacakan oleh Nabi SAW ni membawa makna yang berbeza-beza. Maknanya kalau kita tinggal yang lainnya, kita hanya tumpu pada satu, maknanya kita dah hilang doa-doa, kita dah hilangkan kelebihan doa-doa yang lain. Maka kita ni akan menjadi orang yang rugilah. Jadi sebaiknya orang yang mengaku cinta Nabi SAW dan cinta sunnah Nabi SAW, kita ni dimestikan untuk menghafal doa-doa iftitah yang lain. Dan kita memang kita dah biasa dengan iftitah yang lama.
semenjak daripada kita kecil sehingga besar sekarang ni, hanya satu doa tu saja kita hafal. Dan kadang-kadang kita ingat bahawa hanya satu doa tu saja doa iftitah. Bahkan banyak lagi doa-doa iftitah yang lain yang dibacakan oleh Nabi SAW. Inilah bentuk yang paling sempurna dalam mengikut sunnah Nabi SAW. Ini ditegaskan oleh penulis kitab ni. Ini dia kata inilah bentuk yang paling sempurna. Bentuk apa? Iaitu mengamalkan kesemua lafaz ini mengikut keadaan waktu-waktu yang tertentu. Seperti mana yang disebutkan tadi, subuh macam ni, subuh baca doa ni, zuhur baca doa ni, asar baca doa ni, ataupun solat sunat pun macam tu juga. Solat subuh baca yang macam ni dan seterusnya. Supaya kita dapat mengamalkan kesemua doa-doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Antara lafaz doa iftitah tersebut ialah yang pertama, jadi dia senaraikan beberapa doa iftitah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW apabila membuka salatnya, baginda akan berdiam diri seketika sebelum baginda membaca Al-Fatihah. Maka Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, apakah yang Tuan baca? Apakah yang kamu baca ketika kamu diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah? Sabda Nabi SAW, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal bard. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salji, air dan juga air sejuk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Ini doa yang pertama yang diletakkan oleh penulis kitab ni, penulis Risalah ni, iaitu doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal bard. InsyaAllah doa ni mungkin agak susah untuk kita hafal, tapi insyaAllah kalau diulang-ulang selalu dan dibaca selalu, insyaAllah akan boleh kekal di dalam ingatan kita. Jadi hafal doa ni sikit-sikit pun tak apa. Maknanya kalau rasa macam panjang sangat, cukup kita ambil yang sedikit, tetapi pada masa yang sama kita cuba untuk habiskan, sempurnakan doa ni. Mungkin hari ni kita terhafal doa yang di awal permulaan kita kata Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Setakat itu saja yang aku mampu untuk hari ini. Maka insya-Allah dibolehkan untuk kita baca. Yang maknanya bila hafal tu, kalau nak hafal setengah, jangan hafal sehingga memotong makna dia. Bagi sempurna maksud dia, insya-Allah. Lepas tu hari berikutnya sambung lagi, biar sehinggalah kita sempurnakan doanya. Itu doa yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha, Abu Sa'id dan Sulaim, mereka berdua radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat baginda dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maksudnya, maha suci Engkau ya Allah, dan dengan segala kepujian untukmu, maka berkati dan maha berkah akan namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tiada ilah yang berhak disembah selain daripada-Mu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu secara mauquf. Doa ni sebahagian ulama menyebutkan adalah doa Umar. Doa Umar Al-Khattab. Maknanya doa ni hanyalah diamalkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini doa yang pertama, yang kedua, insya-Allah, insya-Allah pendek, lebih pendek daripada doa yang pertama tadi.
maka saya rasa tidak ada masalah untuk kita menghafalnya pada masa sehari, insya-Allah. Hafal sekarang ni dan mungkin kita boleh baca pada waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya ketika kami menunaikan salat bersama Rasulullah SAW, seorang lelaki membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maksudnya, Allah yang maha besar sebesar-besarnya, segala pujian untuk Allah sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Baginda bertanya, siapakah yang menyebut perkataan demikian dan demikian tadi? Kata seorang lelaki, saya wahai Rasulullah. Jawab Nabi SAW, menakjubkan bagi aku kalimah tersebut, kerana dibuka untuknya pintu-pintu langit. Kata Ibnu Umar, aku tidak meninggalkan kalimah-kalimah tersebut semenjak aku mendengar perkara ini daripada Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang selalu yang kita duk baca, tuan-tuan. Doa ni Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dan selalunya yang kita duk amalkan adalah kita sambung selepas itu, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Sebagian para ulama menyebutkan tidak boleh, dan kita maknanya mesti amalkan satu doa dengan doa tersebut saja tanpa kita menyambung. Namun di sana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa dibolehkan untuk kita sambung doa-doa yang lain tanpa membawa keberatan kepada makmum yang di belakang. Maknanya kalau contoh kalau jadi imam, sebab ada doa-doa iftitah ni panjang, tuan-tuan, bukan semuanya pendek. Mungkin tuan-tuan kata saya nak baca ke semua doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak, tuan-tuan, berbelas-belas doa dia. Mungkin kita nak, maka boleh itu ketika mana kita solat sunat sendirian. Adapun ketika kita solat berjamaah maka jangan, sebab ia ditakuti membawa memberatkan kepada makmum yang di belakang. Mungkin di belakang kita ada kanak-kanak, ada orang tua, orang yang sibuk dengan urusan dia, maka cukuplah dan memadailah kita dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun yang terbaiknya adalah kita memendekkan seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah yang insya-Allah yang terbaik. Adapun kalau nak panjang, nak sambung lagi pun insya-Allah dibolehkan juga. Jadi doa yang ketiga ini yang selalu yang diamalkan oleh kebanyakan masyarakat kita, menyebutkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang sebenarnya, yang pendek ni sebenarnya macam ni. Adapun bacaan wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama, dia datang daripada hadis yang lain, daripada hadis dia Muslim juga. Maknanya nak beritahu dekat sini, tuan-tuan, yang selalu diamalkan oleh masyarakat kita adalah doa iftitah yang digabungkan dua doa daripada dua hadis yang berbeza. Tapi yang sebaiknya bagi saya ikutlah seperti mana Nabi SAW. Tapi kalau nak sambung pun boleh, tak ada masalah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang keempat, doa yang keempat daripada Ali radhiyallahu anhu yang berkata, baginda SAW apabila bangun menunaikan salat, baginda membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang selalu disebutkan, sampai situ saja yang selalu yang dibaca oleh sebahagian daripada kita. Tapi jangan, doa ni masih panjang lagi, tuan-tuan. Allahumma antal malika la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsani khalq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu bi yadaik wa syarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu. Ini sebenarnya doa yang panjang. Yang sempurnanya di situ. Adapun yang diamalkan oleh sebahagian daripada kita ni hanyalah sebahagian daripada doa itu sahaja. Maka sebaiknya, tuan-tuan, kita cuba habiskan
Kalau nak baca juga doa ni, sebaiknya habiskan juga. Sebaiknya saya kata kalau mampu hafal untuk habiskan, sempurnakan doa ni. Sebab apa? Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan tidaklah yang diajarkan oleh Nabi SAW melainkan semuanya adalah adanya kebaikan di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Maksudnya aku menghadap dengan ikhlas kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dalam keadaan mentauhidkannya, dan aku bukanlah tergolong dari kalangan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku dan hidupku serta matiku adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itu aku diperintahkan, dan aku termasuk dari kalangan orang-orang muslim. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku, aku mengakui dosaku yang telah kulakukan. Oleh kerana itu, ampunilah segala dosaku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik, tiada yang dapat menunjukkan melainkan Engkau. Hindarikanlah aku dari akhlak yang jahat, tiada yang dapat menjauhkan aku daripadanya kecuali Engkau. Aku memenuhi semua panggilan-Mu, kebaikan keseluruhan berada dalam genggaman-Mu. Kejelekan tidak dinisbahkan kepadamu. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu, dan kepadamu aku kembali. Maka berkat-Mu dan maha tinggi, aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Hadis dia Muslim. Masya Allah. Makna yang sangat baik tuan-tuan. Jangan kalau kita tengok setakat doa-doa ni, maka makna dia semua dia tak sama, berbeza-beza. Menunjukkan bahawa kita ni digalakkan untuk menghafal dan mengamalkan ke semua doa-doa. Sebab dia membawa makna yang tidak sama. Jadi setiap doa yang datang daripada Nabi SAW itu mestilah insya-Allah adalah doa yang terbaik. Yang kelima, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam bertahajud, baginda akan membaca, ini ketika Ibnu Abbas bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca bahawa Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard, wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyu haqq wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Insyaallah. Dan doa ni tak sepanjang dengan doa yang selalu yang kita baca tadi. Ya Allah, bagimu segala puji, Engkau yang menguruskan langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji untukmu pemilikan langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, Engkau Tuhan yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Bagimu segala puji, Engkau adalah Raja langit dan bumi. Bagimu segala puji, Engkau yang maha benar. Janjimu suatu yang benar, bertemu denganmu adalah benar. Firmanmu adalah benar, syurga itu adalah benar, neraka itu adalah benar. Maka Nabi kesemuanya adalah benar. Muhammad SAW itu juga benar. Hari kiamat itu benar. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri, denganmu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu jua aku kembali dengan pertolonganmu. Aku berdebat dengan orang-orang yang kafir, kepadamu dan dengan ajaranmu aku menjatuhkan hukum. Oleh kerana itu ampunilah dosaku yang terdahulu dan yang akan datang, dan apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan terkemudian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Hadis Bukhari dan Muslim. Tengok tuan-tuan, juga membawa maksud yang berbeza daripada doa-doa yang sebelum ni. Masya Allah, setiap doa yang diajarkan Nabi SAW membawa makna yang sangat hebat. Sebagai kita kata tadarru' mutadzallilin, iaitu merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada doa yang panjang ataupun doa yang kecil, kita memuji. Semuanya doa adalah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan mengaku kesalahan kita, doa-doa, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang keenam, doa yang keenam daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, baginda memulakan solat malamnya dengan membaca. Ini doa ni lebih pendek sikit daripada sebelum ni.
Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengetahui perkara-perkara ghaib dan nyata, Engkau Tuhan yang menjatuhkan hukum antara hamba-hambamu, apa yang telah mereka perselisihkan, tunjukkanlah kepadaku dan akan kebenaran apa yang diperselisihkan dengan keizinan darimu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menunjukkan pada jalan yang lurus bagi sesiapa yang Engkau kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini tuan-tuan, doa ni agak pendek daripada berbanding dengan doa-doa yang sebelum tadi, dan insya-Allah kita boleh hafal. Seperti mana doa yang iftitah yang selalu kita amalkan dulu pun kita susah juga nak hafal. Tapi apabila kita selalu ulang, maka sehingga sekarang doa tersebut lekat di dalam ingatan kita. Kan? Walaupun kita sehingga kita tak perlu lagi nak ulang ataupun nak rujuk kembali cara bacaan doa iftitah yang selalu kita baca, amalkan. Maka begitu juga dengan doa-doa yang sebelum ni, kan? Maka kita hafallah, bacalah secara berulang-ulang kali, insya-Allah lama kelamaan dia akan terus melekat di dalam ingatan kita. Dan insya-Allah itu setakat itu 6 doa yang sempat saya bawa pada pagi ini. Sebenarnya tuan-tuan, doa iftitah ni sangat banyak. Doa iftitah yang ditangan oleh Nabi SAW sangat banyak. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Sifatus Salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Syekh Nasruddin Albani. Di situ dia membawakan kepada kita berbagai-bagai jenis doa iftitah. Kan? Kalau tak salah dekat dengan berbelah-belah 12 atau 13. Kalau tak salah insya-Allah tuan-tuan boleh rujuk kembali. Dan juga kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Di situ juga Ibnu Qayyim membawa kepada kita beberapa doa-doa iftitah yang diamalkan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para hadirin dan pendengar, para pendengar Power Media Tajdiid sekalian, semoga kita dapat mengamalkan sunnah Nabi SAW ini. Inilah jalan yang terbaik, jalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, jalan yang selamat, jalan yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti mana yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebaikan kepada Allah Ta'ala di dunia maupun di akhirat, iaitu dengan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Seperti mana yang saya nak tegahkan, seperti mana yang di awal tadi, bahawa doa iftitah ini sekiranya dibolehkan, maka kita mestilah mengamalkannya kesemuanya dengan tiap-tiap waktu yang berbeza. Saya ulang sekali lagi, seperti solat subuh kita baca doa yang seperti ini, kemudian masuk zuhur seperti ini, doa yang lain pula asar, doa yang lain pula, dan maghrib, isyak, seterusnya doa yang berbeza-beza. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita dapat mengamalkan kesemua sunnah Nabi SAW dan kita dapat mengambil semua maksud doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi setakat ini dulu untuk pada pagi ini. InsyaAllah semoga kita bersama-sama memperolehi manfaat, faedah untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Kerana membaca doa ni, iftitah ni tidak terlepas. Sebab kita semua solat tuan-tuan, sembahyang. Kita semua sembahyang, kita semua solat. Tambah-tambah sekali lagi sekarang ni solat sunat tarawih. Dan kalau jadi imam tu jangan baca iftitah panjang sangatlah, nanti kesian makmum tu. Pilih doa yang pendek-pendek sahaja, seperti mana Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dah cukup insya-Allah. Semoga Allah Taala memberkati kehidupan kita, merahmati kita, mengampuni kita. Ya. Buku ni. Okey, buku ni boleh didapat daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Insya-Allah buku ni sangat terbaik tuan-tuan. Dalam buku ni terdapat banyak doa-doa yang ditunjukkan, yang dibawakan doa-doa sunnah daripada Nabi SAW. Saya sebutkan sikit di sini lah, kepentingan doa, tata cara berdoa, zikir pagi dan petang, kelebihan dan keberkatan waktu pagi, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur. Dia menghimpunkan banyak doa-doa yang insya-Allah memang kita kata kehidupan seharian kita ni tak terlepas daripada doa-doa yang diletakkan di dalam kitab ni. Doa pada malam Al-Qadar.
Kebetulan kita pula nak Lailatul Qadar ni tuan-tuan. Doa ketika melihat anak bulan, doa ketika turunnya hujan, bacaan menaiki kenderaan dan bermusafir. Semua orang naik kenderaan sekarang ni kan, sama ada motor, basikal dan sebagainya ataupun musafir. Bacaan ketika singgah di satu tempat, berhenti di satu tempat, doa makan dan minum berkaitan lafaz salam, bacaan ketika bersin dan menguap, bacaan sempena perkahwinan, ucapan tahniah kepada pengantin, bacaan jika hendak bersama pada malam pertama, doa perlindungan untuk anak-anak, bacaan ketika marah, doa-doa yang berbagai-bagai lagi insya-Allah. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis ataupun tuan-tuan telefon. Kalau tak salah boleh akan ada post kan. Ataupun tuan-tuan kalau nak dapatkan juga, tuan-tuan telefonlah di Jabatan Mufti Negeri Perlis ni, insya-Allah beritahu nama penerima sekalian, akan dihantarkan kepada penerima ni insya-Allah. Kalau tak ada apa, setakat ini untuk pada pagi ini insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Minta maaf atas kekurangan, kesilapan saya sebagai seorang manusia yang biasa. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan para penonton sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan kita, menerima ibadah kita, menerima taubat kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong saya salah.